ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi al-amin wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur ta'zim kepada Allah Rabbul Alamin di atas segala nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan ke atas diri kita. Dan marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kami beristighfar kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang kekal hidup dengan segala keadaannya, dan kepada-Mu kami akan dikembalikan kelak. Alhamdulillah, kita masih bersama pada pengajian kitab kita pada pagi yang mulia ini dalam membicarakan kitab Iqtirabatis Sa'ah, iaitu kiamat yang sudah dekat. Pada membicarakan tentang hadis-hadis Al-Fitan yang berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang membawa kepada persediaan kita dalam berhadapan dengan Yaumus Sa'ah, iaitu hari kebangkitan di mana manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kehidupan yang kita lalui pada hari ini sifatnya fana, iaitu sifatnya akan binasa, dan kita sebagai manusia juga turut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kehidupan kita di sini merupakan ujian, fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah yang terus menerus akan berlaku. Sementara kampung abadi kita ialah di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dimulakan tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatidzah yang dihormati, ahli jawatan kuasa asas kepimpinan Masjid Baitul Mahabbah, dan juga seluruh sidang jemaah, sama ada yang mendengar secara terus pada pagi ini dan juga yang melihat dalam rakaman kita pada pagi yang mulia ini, insyaAllah. Kita telah menyelesaikan perbahasan kitab kita berkait rapat dengan ujian ataupun fitnah, berkait rapat dengan perang-perang akhir zaman. Kita dah selesaikan. Dan pada pagi yang mulia ini kita akan menyambung tajuk yang kita telah kupas pada kuliah yang lepas, iaitu berkaitan dengan para pemimpin-pemimpin di akhir zaman, iaitu di kalangan mereka yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Luka' bin Luka', si bodoh yang lagi gila ataupun yang lagi tidak bodoh. Bodoh lebih bodoh daripada bodoh.
yang sebagaimana yang kita pernah syarahkan sebelum ini, hadis yang dipetik daripada Musnad Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yadhhara al-fuhsh wal tafahush wa qati'atul rahim wa su'ul mujawarah wa hatta yu'tamana al-kha'in wa yukhawwana al-amin. Tidak akan terjadi akhir zaman hingga zahir kekejian dalam perkataan dan perbuatan dan pemutusan silaturahim, keburukan jiran, dan sehingga yang dipandang jujur itu berkhianat dan dipandang pengkhianat itu orang yang jujur. Ini kita kupas pada kuliah yang lepas, yang siapakah yang disebut dengan orang yang khianat itu? Maka ulama mengatakan mereka ialah orang-orang munafik. Yang disebut dengan orang munafik itu sebagaimana sabda baginda Nabi, wa idza haddatsa kadzdzaba, iaitu apabila dia bercakap dia berbohong, wa idza tumina, apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat, wa idza ahada akhlafa, apabila dia berjanji dia memungkiri. Maka ini di antara contoh-contoh orang-orang munafik pada akhir zaman. Di mana dalam hadis ini umum baginda Nabi mengatakan orang munafik itu terdiri di kalangan umat Islam yang luarnya Islam tetapi dalam dirinya munafik. Iaitu juga terkait dengan para pemimpin di akhir zaman. Untuk mereka melihat diri mereka supaya mereka tidak tergolong dari kalangan orang-orang munafik. Juga kita dah bincang berkait rapat dengan buka, iaitulah yang disebut sebagai seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia yang dimana mereka ini menjadi pemimpin dalam keadaan penuh kejahilan, dan mereka ini merupakan orang yang menggunakan kepemimpinan mereka sebagai jalan untuk meraih neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai luka' bil luka'. Pada hari ini kita akan menyambung daripada perbahasan berkait rapat perkara ini sebagai sambungan daripada tajuk orang yang jujur dipandang khianat dan orang yang khianat dilihat sebagai orang yang jujur. Yaitu tajuk seterusnya, iaitu sekatan ke atas penduduk Iraq. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, siapakah yang mempercayai bahawa sekatan yang dilakukan ke atas ahli Iraq dan semenjak perang Teluk kedua ia dalam sangkaan yang besar telah diisyaratkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak lebih 14 abad yang silam. 1400 tahun dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada kita. Maka Muslim meriwayatkan daripada sahihnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit kita cerita berkaitan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau kita lihat dua jalur nak cerita tentang lama masa Abu Hurairah dengan Nabi. Abu Hurairah masa dia tak banyak dengan Nabi. Dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Itu sebab cerita bab fiqh, okey. Baru-baru ni awal tahun itu timbul isu. Di mana ada seorang ustaz, dia kata siapa yang sembahyang lepas sahaja dia i'tidal, dia turun untuk sujud. Dia turun untuk sujud, dia turun dengan tangan dia terlebih dahulu, maka solat dia tak sah. Sebab ikut mazhab Syafi'i, yang kena turun itu ialah lutut terlebih dahulu. Bisa dengar Arab dari kan? Jadi
ulama bincang, ini khilaf di kalangan ulama. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil riwayat yang baginda Nabi Muhammad apabila dia solat, dia turunkan dahulu dia punya lutut terlebih dahulu sebelum tapak tangan. Pun begitu, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat baginda Nabi, sifat solat Nabi, dia turunkan tangan terlebih dahulu sebelum daripada lutut. Isu-isu lah. Bukan saya nak buat benda berbeza, tidak. Semua saya nak kata apa? Berikhtilaf di kalangan ulama. Sial pula ayah haji yang sakit lutut lah. Dahlah lutut sakit, kena turun lutut pula. Maka di situ perbezaan di kalangan ulama. Ada dua riwayat. Ada riwayat pertama, Nabi turun dengan tangan. Riwayat yang kedua, Nabi turun dengan lutut. Dua-dua pun sah jugalah. Jadi yang turun dengan lutut pun sah, yang turun dengan tangan pun sah. Sebab apa sah? Sebab hadis yang diriwayat yang diambil dipetik dalam mazhab Syafi'i, Nabi turun menggunakan lutut dahulu itu ketika Nabi Muhammad masih muda, umur lebih kurang 40 ke 50. Tapi bila Nabi dah menjangkau akhir hayat dia 60 tahun, Nabi kan wafat umur 63 tahun pula. Jadi Abu Hurairah lihat peristiwa itu waktu dia baru masuk Islam. Waktu dia Nabi wafat umur 63, maksudnya umur Nabi 60. Abu Hurairah tengok Nabi umur 60 ni dah tua lah. Jadi Nabi Muhammad solat turunkan tangan dahulu lebih daripada lutut. Supaya apa? Supaya nak kuatkan. Sebab lutut dah nak supaya. Jadi dua-dua itu pun sah jugalah. Cuma saya nak kaitkan hadis itu, nak cerita tentang Abu Hurairah ni. Dia masa dia dengan Nabi memang tak banyak, 3 tahun saja. Tapi kalau kita buka kitab sirah, kalau kita buka kitab hadis, dia di antara perawi hadis yang paling banyak dalam merawikan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup tak lama dengan Nabi, tapi hadis dia paling banyak. Itu Abu Hurairah. Jasa dia besar. Dan bincang Rasul ni dia sebab dia merupakan ahli sufah. Ahli sufah ni mereka yang duduk dengan Nabi setiap hari. Dia wakafkan dirinya pada jalan agama. Setiap hari dia akan ambil hadis daripada baginda Nabi, dan dia merupakan ketua bagi ahli sufah. Dia ketua ahli sufah. Kalau ahli sufah lain duduk dengan Nabi tak makan, dia lah orang paling lapar sekali daripada ahli sufah. Kalau ahli sufah tu Nabi bagi makanan, dia lah orang terakhir yang Nabi akan bagi makanan. Itu sepatutnya ketua. Bukan ketua makan kenyang dulu baru nak buat. Itu baru nama dia ketua tu lah. Itulah cerita keadaannya. Kata Abu Hurairah, mana'atil Iraq menahan dirhamaha wa qafizaha. Dirham dan qafiz ini merupakan sukatan ataupun nilai mata wang ahli Iraq. Dua. Yang pertama dirham, yang kedua qafiz. Bukan kopi, itu lain. Wa mana'atis sya'mu mudiyaha wa dinaraha. Dan Syam menahan mud, iaitu sukatan ataupun timbangan ahli Syam. Wa mana'at Misru irdabbaha wa dinaraha. Dan Mesir menahan irdab. Irdab ni sukatan ahli Mesir, nilai mata wang dia kan. Wa dinaraha, dan dinarnya. Wa uttum min haitsu bada'tum, dan kamu kembali ke tempat kamu bermula. Ini lagi cantik. Di manakah tempat bermula umat Islam? Wa uttum min haitsu bada'tum, dan kamu kembali ke tempat kamu bermula. Wa uttum min haitsu bada'tum, dan kamu kembali ke tempat kamu bermula. Namun hadis ini ialah
satu nubuah ataupun ramalan 1400 tahun dahulu, kalau bencana yang menimpa kepada umat aku, bangsa pertama yang akan menimpa bencana tersebut ialah orang Arab, kerana mereka ialah berketurunan daripada Nabi Allah Ismail. Peristiwa Nabi Allah Ismail relalah dengan Zulhijjah ni kan, bagaimana Nabi Allah Ismail mengorbankan dirinya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tukar keadaannya. Cuma Allah nak menunjukkan kepada kita, itulah hamba aku Ismail, dia taat dengan perintah aku. Dan juga nak bagi tahu bahawa Allah tidak menzalimi kepada makhluknya. Kalau siapa berkorban di jalan Allah, pasti dia tidak akan terkorban, kerana sesiapa yang jiwanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah perniagaan yang lebih menguntungkan melainkan berjihad fi sabilillah. Kerana orang berjihad itu dua keadaan, walaupun dia mati pada manusia, tetapi dia hidup pada tempatnya yang tersendiri. Dan juga di akhirat dia menduduki tempat bersama dengan para nabi di syurga Allah yang tertinggi, yakni syurga Firdaus. Itulah maqam para syuhada daripada manusia biasa, bukan para nabi, tetapi dia mampu menjangkau title sehampir dengan barisan para nabi, kerana dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jugalah dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tok nenek moyang kita dulu, tuan-tuan guru kita dahulu. Baru ni tayangan cerita Mak Kilau lagi kan. Mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka semua mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada sisi manusia mereka terkorban, sedangkan di hadapan Allah mereka mendapat maqam yang tertinggi. Maka beruntunglah mereka para syuhada. Yang pertama sekali, ada 3 kategori. Yang pertama ahli Iraq, yang kedua ahli Syam, yang ketiga Misra. Misra ni asal perkataan Masr, iaitu mereka-mereka yang datang daripada keturunan Qibti. Mereka penduduk Mesir. Sementara bahasa Inggeris disebut sebagai Egypt. Egypt itu asal perkataan daripada bahasa Yunani, Egyptos. Itu dari sejarah je lah. Kalau kita cerita dari sejarah itu, sebab apa nama dia Egypt? Egypt itu bukan bahasa Inggeris, dia ambil daripada bahasa Yunani. Sebab bahasa Rom asalnya dia mengambil daripada bahasa Yunani. Itu kalau nak cerita istilah Rom. Di mana sebab itu ahli Syam disebut dengan Syam itu sebenarnya peluasan negeri dia besar. Cuma Syam hari ini dinisbahkan kepada bumi Syria. Sebenarnya Syam yang sebenarnya sangat besar. Ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan Syam itu sebahagian wilayah Palestin, sebahagian wilayah Lebanon, sebahagian wilayah Iraq dan juga Syria pada hari ini. Dahulu mereka merupakan sebuah kerajaan yang besar. Bani Syam akan melalui satu di antara ujian yang besar, di mana di sana akan berlaku satu kemarau yang panjang yang tidak bertepi, di mana mereka akan diuji dengan mereka akan kekurangan bekalan makanan. Dan disebabkan keadaan itu yang menghimpit, maka manusia bila dia terhimpit, dia akan mendatangkan berlian. Manusia bila dia disekat, dia akan semakin kuat. Itu sifat alami manusia. Dia bukan manusia ni makin sekat makin tua, tidak. Manusia dia tidak macam tu. Lagi disekat, lagi dia kuat. Lagi tak bagi makan, lagi dia kuat melawan. Itu style manusia.
Sebab itu kalau kita lihat tok nenek moyang kita dahulu, zaman Jepun, zaman British, apa lagi? Zaman Britain datang dulu. Walaupun mereka disekat, tetapi kekuatan itu datang. Manusia ni sebenar-benar keadaan melemahkan ialah bila dia datang dalam keadaan senang. Bila senang banyak, dia jadi lemah banyak. Macam kita lah kan? Zaman Nabi Muhammad dulu tidur atas pelepah pohon tamar. Pelepah tamar tu, siapa pergi haji dia akan nampak pelepah tamar. Pelepah tamar tu tuan, lagi kasar daripada pelepah kok laka. Kita pergi lah, kalau yang dah pergi haji, dah pergi umrah, pergi tengok pelepah tamar tu. Kalau tu boleh google lah, senang nak google kan. Search Google tu, pelepah pohon tamar tu. Atas pelepah yang keras itulah Nabi hidup. Tetapi kerana kekasaran pelepah itu, kasarnya pelepah itu, Nabi boleh qiyamul lail setiap hari. Kita tidur atas, orang kata sebut atas lembek, orang kata sebut tidur atas tilam, tidur atas apa lagi, toto, selesa. Qiyamul lail payah seminggu sekali. Keselesaan banyak menipu keadaan manusia. Cantik itu. Keselesaan banyak menipu keadaan manusia. Kerana banyak selesa, maka kuatlah hawa nafsunya. Kurang selesa, maka lemahlah hawa nafsunya. Sebab itu kita disyariatkan puasa. Supaya apa? Melemahkan hawa nafsu. Puasa ni susah ke senang? Susah. Tahan diri. Pagi-pagi orang makan nasi lemak, roti canai, apa lagi? Roti canai pula tak lengkap kalau tak ada telur separuh masak 3 biji. Oh, sedap. Tiba-tiba puasa terkebir-kebir, tak boleh makan. Nak order malam, tak jadi dah. Malam pun tak makan dah telur 3 biji separuh masak. Walaupun boleh buat, tapi roh tak ada waktu malam. Tapi dia nak kena makan waktu pagi. Kalau orang biasa dia nak terkebir-kebir yang bulan puasa itu, terkebir dia tak boleh makan dah. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu benda kita banggakan bulan puasa pada dia, kita boleh solat tarawih paling kurang 8 rakaat. Cuba kita tengok hari ini, boleh tak kita solat duha 8 rakaat? Walaupun dia boleh dibuat, tapi berapa ramai buat? Nampak tak? Itulah keadaan manusia sebenarnya. Hasil daripada ujian yang menimpa ini, maka melahirkan satu golongan di akhir zaman yang disebut golongan As-Sufyani. Golongan As-Sufyani, kata ulama sirah, mereka berjumlah 300 orang. Golongan As-Sufyani inilah yang akan duduk di bumi Syam, dia akan mempertahankan Syam ini sekalian. Dan tok nenek moyang mereka berada sekarang di bumi Syam. Mereka ini tidak mendapat persenjataan daripada barat, tidak. Mereka ini tidak mendapat dukungan daripada masyarakat dunia. Tetapi perjuangan mereka hanya satu, hanyalah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Maha hebat. Kita pun payah nak nampak siapa golongan As-Sufyani. Sebab di bumi Syam terdapat satu fitnah yang cukup besar, dan fitnahnya akan berakhir. Golongan yang disebut sebagai Daesh ataupun ISIS. Hari ini kita dikaburkan dengan golongan ini, yang mereka menisbahkan mereka sebagai liwa Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis kalimah la ilaha illallah, mengatakan mereka pejuang Allah di akhir zaman. Sedangkan ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa mereka terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Mereka mengambil Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran mereka. Sewenang-wenangnya mereka membunuh orang bukan Islam tanpa ada ihsan. Dan ini tidak dibuat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka yang sewenang-wenangnya mengatakan mereka berjihad di jalan Allah,
tetapi bukti hasil rampasan telah dibuat di kem-kem mereka ini, dan mereka terjumpa minuman-minuman arak yang memabukkan dan sebagainya. Inilah hakikat umat Islam, di mana senantiasa ada golongan untuk mencerminkan Islam itu buruk, maka sebenarnya mereka bukan orang Islam. Mereka lah di kalangan perosak-perosak Islam, di kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka datang di sana untuk nak bagi tahu kepada masyarakat dunia bahawa Islam ini ganas, Islam ini teroris, Islam ini jahat, menyebabkan Islam telah dilabel dengan label yang buruk. Dan di negara kita sendiri, PDRM ada badan sendiri dalam mencari sakibaki kumpulan ISIS dan juga Daesh ini. Saya ada pengalaman dengan beberapa orang pemimpin, cuma saya tidak diizinkan untuk beritahu. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, hati-hatilah kalau nak posting dekat media sosial. Saya beritahu itu dia diizinkan beritahu. Hati-hatilah. Kalau kita cenderung sedikit daripada kumpulan itu, siap dia. Esok boleh kita terbawa. Berhati-hati sikit. Dan jangan mudah terpengaruh dengan golongan-golongan tertentu yang cuba membawa kepada kita Islam dengan pemahaman yang salah. Akhir zaman ni, antara isu yang tak pernah selesai, isu dia, isu negara Islam tu lah. Semua orang nak kembali kepada kerajaan Islam. Ini juga isu yang besar. Baru ni dekat Indonesia pun ada satu kumpulan, dia mengajak kepada pembinaan khilafah semula, pembinaan semula kerajaan Islam. Saya nak beritahu kepada orang-orang, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan golongan-golongan ini. Kalau dikatakan bahawa ada khilafah Islam, adakah kerajaan yang ada pada kita ni kafir? Kita kena faham. Saya keluar sikit dari tajuk ni. Isu berkaitan khilafah Islam, sampai 5 minit keluar sikit. Di dalam Islam, baginda Nabi memperkenalkan sistem syura sebagai asas pemerintahan Islam. Ia satu pendekatan. Yang dibawa oleh Nabi. Tetapi baginda Nabi tidak mewajibkan dia menerima semua idea syura. Terkadang Nabi Muhammad buat keputusan sebagai pemimpin, dan terkadang baginda Nabi ambil idea syura juga sebagai sebuah keputusan. Suatu Badar, Nabi menggunakan sistem sebagai dia sebagai khalifah, dia sebagai Amirul Mukminin, menentukan apa yang akan dibuat pada peristiwa Badar. Waktu perang Badar tu sahabat tak bersedia lagi kan. Tetapi Nabi kata dah, kita akan berhadapan dengan perang Badar. Nabi kata, sesiapa yang ikut aku dalam perang Badar, dijamin surga untuk dia. Ada sahabat yang ikut, ada sahabat tak ikut. Tetapi Nabi tak wajibkan ketika itu. Itu waktu perang Badar. Waktu perang Uhud, apa berlaku? Waktu perang Uhud, sahabat khilaf. Ada sahabat nak ikut idea Nabi. Idea Nabi nak perang dalam bandar Madinah, supaya kita boleh buat ambush. Itu pandangan Nabi. Sedangkan sahabat yang lain terkilan sebab dia tak ikut masa perang Badar. Jadi mereka nak supaya mereka nak berperang di medan, di lapangan. Dalam hal perang Uhud, Nabi Muhammad boleh guna dia punya kuasa sebagai pemimpin, tapi Nabi Muhammad tak guna pakai. Masa perang Uhud, Nabi Muhammad guna perang syura, guna kaedah syura, di mana sahabat berkumpul, bertanya pandangan. Nabi suruh perang dalam Madinah, sahabat suruh perang dekat Uhud, dekat luar daripada Madinah. Tetapi akhirnya syura telah bersepakat, dan ketika itu Nabi Muhammad menggunakan keputusan syura sebagai keputusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saya nak beritahu contoh dekat sini, bahawa tiada satu pun sistem yang Islam.
Nabi guna pendekatan yang berbeza supaya dia tidak menjadi kewajipan. Dan lepas daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana Bani Umayyah, keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia telah menggunakan satu pendekatan yang baru, iaitu dia telah melantik ahli keluarganya menjadi Amirul Mukminin. Diikuti dengan zaman Bani Abbasiyah pun sama daripada Sayyidina Abbas, dan dia melantik ahli keluarganya sebagai penerus kerajaan Islam. Dan diikuti oleh Turki, Bani saja daripada keadaan kerajaan Bani Saljuk di Turki, Utsmaniyah tu. Utsman itu nisbah atas nama keluarga. Turki Utsmaniyah tu, di mana dia mewariskan satu tahta dia kepada anak-anak dia. Maka tiada satu pun sistem yang dikatakan sistem Islam. Ia satu pendekatan. Mungkin bila saya cakap macam ni, Ustaz, ada orang tak bersetuju. Tapi saya cerita ni daripada sudut hukum, bukan daripada sudut sentimen. Kerana ini juga benda yang dibincangkan waktu awal-awal kita merdeka dulu. Ketika merdeka, Syekh Abdullah Fahim, Tuan Guru, ayah tadi kepada Abdullah Padawi kan? Syekh Abdullah Fahim. Anak dia ni, saya bukan isu politik, tapi saya cerita sejarah. Daripada pendekatan Syekh Abdullah Fahim melahirkan dua daripada aliran di kalangan anak muridnya, yang hari ini dinisbahkan atas parti politik. Satu UMNO, satu PAN. Itu sejarah tak sejarah, dan kita kena tahu benda ni. Benda ini juga yang dibincangkan dahulu. Apa model yang nak dibawa dalam kerajaan Malaya nanti? Maka ketika itu kita masih terikat dengan penjajah. Dan ulama menilai demokrasi iaitu secara raja berperlembagaan. Sama ada dibenarkan dalam Islam atau tidak? Dibenarkan. Sebab tiada satu dalil yang qat'i jelaslah. Satu dalil yang jelas menyatakan hanya ada satu pemerintahan dan pemerintahan itu Islam. Ada ke tidak? Ada. Nah, dalam hal pemerintahan dia umum. Selagi mana pemerintahan itu tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat, memudahkan urusan dan tiada dalil-dalil pengharaman ke atasnya, maka dia dibenarkan. Sebab itu bila ada golongan yang nak mengatakan kita mesti kembali kepada kerajaan Islam, kita soal balik, kerajaan Islam macam mana awak nak? Zaman dekat Madinah ke? Zaman dekat Bani Umayyah ke? Di bumi Syam, Andalus? Bagaimana awak nak? Model mana awak nak? Itu kena faham. Lepas tu kalau awak kata kita mesti kembali kepada kerajaan Islam, model yang macam mana awak nak? Cerita sikit. Kalau awak kerajaan Islam, semua boleh kata kerajaan Islam. Betul tak? Saudi, ialah dia kerajaan Islam. Tetapi apa dia bila Saudi? Saudi buat muda. Tetapi pemimpin dia kena duduk tak? Tak ada. Islam tu. Tidak ada. Tapi itu yang nak cerita daripada sudut kenegaraan. Kita kena faham dia tu. Jadi kita alhamdulillah. Kita boleh bersetuju untuk baik itu. Maka tiada satu model yang jelas dalam agama mengatakan itu model Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, maka model itu diterima. Kalau lepas-lepas ni tak ada dah sistem lagi berperlembagaan, contohlah kita jadi macam Indonesia, jadi kafir ke kita? Tak ada. Sebab ini umum model. Kita mungkin boleh bahas syarat. Mungkin ada ustaz ke ataupun ada kuliah lain kita cerita bab kenegaraan. Itu juga panjang berkaitan dengan wataniyah, kenegaraan. Macam mana ulama menilai model. Sebab apa di Indonesia guna pakai sistem republik, sebab apa dekat Malaysia ada raja berperlembagaan, sebab apa di Saudi masih ada raja lagi, padahal raja itu bukan raja mutlak. Banyak cerita tu. Itu uraian besar. Tapi kaedahnya begitu. Di mana
terbalik patah balik. Akhirnya lahirlah golongan As-Sufyani, di mana mereka ni berjumlah 300 orang dan mereka akan mengejar Imam Mahdi, dan akhirnya mereka bergabung dengan Imam Mahdi dan membentuk tentera-tentera akhir zaman. Maka disebut dalam Syarah An-Nawawi bagi Sahih Muslim pada makna Iraq. Pertama, kerana keislaman mereka lalu gugur jizyah, yakni cukai daripadanya, dan ini telah terjadi. Yang kedua, yaitu yang lebih masyhur, bahawa Ajam ni dan Rom, dua Ajam ni golongan selain daripada Arab, dan Rom orang Eropah lah, menguasai negeri-negeri pada akhir zaman, lalu mereka menghalang kaum muslimin daripada memperoleh demikian, dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir katanya, hampir tidak datang kepada mereka qafis dan dirham. Kami berkata, dari mana yang demikian? Katanya, dari sisi Ajam mereka menahan yang sedemikian, dan disebutkan seumpamanya penahanan Rom di Syam. Maksudnya di sini tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ahli Iraq, ahli Syam akan mendapat satu ujian yang besar, di mana duit tidak boleh diperdagangkan lagi di sana. Mereka akan kembali sebagaimana Nabi sebut tadi, wa'udtum min haitsu bada'tum, dan kamu akan kembali kepada zaman-zaman awal kamu, di mana zaman-zaman awal kamu berada mengambil makanan daripada hasil bumi kamu. Ahli Syam perlu menanam bekalan makanan mereka sendiri, bahkan mereka perlu mencandu bekalan makanan mereka sendiri. Dan pada akhir zaman, makanan-makanan tidak akan diberikan lagi kepada ahli Syam, tidak akan diberikan lagi kepada ahli Iraq. Mereka akan berhadapan ke buluran yang teruk. Sekarang pun dah nampak. Baru-baru ni seorang daripada pengkaji di UPM telah buat satu unjuran. Kata dia tahun 2022 sampai 2025 bumi akan berhadapan dengan krisis makanan yang teruk. Di mana dia kata ini akan menjejaskan kebanyakan daripada negara-negara pelarian dan negara-negara miskin. Kerana negara-negara maju dan juga negara-negara yang ada pendapatan, mereka akan mengutamakan hasil untuk negara mereka sendiri. Dan ini pun dah dilakukan. Sebelum ini dekat Indonesia, pengeluar minyak sawit paling banyak di Indonesia, dia telah menyekat supaya dijual kepada luar daripada negara dia. Minyak sawit untuk rakyat dia sahaja. Kan baru ni Presiden Jokowi berkata kan, sampai ada negara buat rayuan supaya beri bekalan minyak sawit kepada dia, sampai tahap macam tu. Tetapi tak bagilah, sebab negara dia pun rakyat lagi banyak daripada kita. Dia utamakan rakyat dia. Di India pun sama juga, dia pakai ekspor kepada gandum, dan dia telah menyekat gandum diekspor keluar. Maka apakah yang akan terjadi kepada roti canai kita nanti? Itulah apa? Selingan sikit. Apa yang akan terjadi ni? Gandum dah tak ada, pakailah nanam berahlah ke rumah, tanamlah padi balik. Betul apa Nabi sebut tuan-tuan. Bila kita cerita macam ni, apa sebut betul tak? Wa'udtum min haitsu bada'tum, kamu akan kembali kepada tempat di mana kamu bermula. Kita mula kat mana? Kita bangsa Melayu bermula di kawasan berair. Itu sejarah kita. Betul tak? Bangsa kita ialah bangsa agraria. Kalau bagi sejarah, bangsa agraria dan juga maritim. Kita ada agraria dan kita ada maritim. Dan kekuatan kita ialah pada maritim. Kita bangsa pedagang laut. Itu sebab sejarah menunjukkan pedagang laut yang paling jauh ialah bangsa Melayu.
Sejarah. Dan kita kena faham benda tu. Sebab apa? Kita hidup di lembangan anak sungai. Dan disitulah kita mula bercucuk tanam. Dan disitulah kita membina tamadun. Lihatlah Sriwijaya, walaupun dia bukan agama Islam lah, tapi dia kerajaan Melayu. Ada orang kata kerajaan Sriwijaya ni kerajaan India. Tak payah jarang dia ni kata. Sriwijaya tu Melayu, tetapi dia beragama Buddha. Tetapi dia tetaplah Melayu. Kerana yang disebut Hindu bukan dinisbah kepada bangsa India saja. Hindu ada banyak mazhab juga. Apa pada kerajaan Melaka? Kerajaan Melaka, kerajaan maritim. Kerajaan Perak duduk di lembangan Sungai Perak. Kalau perasan, kerajaan-kerajaan Melayu kebanyakannya memang duduk dekat dengan anak sungai. Sebanyakan. Sebab di situlah kita membina negara. Tetapi ada juga kerajaan Melayu yang tidak duduk di lembangan anak sungai. Tetapi kerajaan itu tak akan bertahan lama. Antaranya kerajaan Gangga negara. Dengar tak Gangga negara? Dekat Perak. Aku bersejarah, tengah-tengah tu. Kita menjadi bersejarah, kita beritahu lah. Gangga negara dekat Perak. Orang cari barang tinggalan ni, orang alam. Cuma nak cerita, kerajaan tu dah tak ada. Tapi kerajaan tu pernah wujud. Dia tidak di sebelah lembangan sungai. Dia dalam sikit kawasan tanah. Tapi akhirnya tak bertahan. Memang bangsa kita ni lagi ada air, lagi tudan. Itu bangsa kita. Selepas ni pakatlah kita mengair balik sungai. Itu keadaan kita nanti pada akhir zaman. Bila duit lagi tak ada nilai. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak keluar sikit. Satu di antara konspirasi akhir zaman. Ini bukan kata konspirasi benda dah berlaku, tapi boleh kata konspirasi lah. Hari ni, perasan tak, ramai orang kata beli emas. Kecuali orang rumah kita lah. Orang rumah kita memang suka beli emas. Orang perempuan memang suka beli emas, memang perhiasan. Tapi dia cerita hari ni ramai tak orang ustaz pun keluar beli emas. Betul tak? Okey, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Dari sudut prinsip memang emas ialah satu aset yang boleh dicairkan dalam keadaan terdesak. Betul, saya tak kafir betul. Dia dalam satu prinsip, dia betul. Tetapi satu konspirasi yang telah bermula pada tahun 1971, zaman kejatuhan ekonomi, betul kan? Zaman tu orang kena buang kerja apa semua kan? Apa yang dibuat oleh Amerika sebagai pemegang taruh, pemegang duit dunia, IMF, apa dia buat? Di mana Amerika tidak lagi mengeluarkan duit berdasarkan reserve emas negara. Tidak lagi. Dia telah melantik firma di bawah IMF untuk mengeluarkan duit dan tidak lagi diikat kepada emas reserve dalam negara. Dan dikeluarkan duit itu berdasarkan sentimen terhadap ekonomi Amerika. Ini sejarah. Walaupun kita kata emas merupakan prinsip yang bagus untuk penentuan kedudukan kewangan sesuatu negara, hakikatnya duit kita diikat kepada dolar Amerika. Tu baru-baru ni bila Wall Street jatuh menyunam, apa jadi kepada kripto? Kan orang buat trade kripto sekarang kan, yang Bitcoin apa semua kan. Menggerumpuk semua jatuh sekarang. Sebab kripto juga diikat kepada reserve Amerika. Sekarang ni di Wall Street, kewangan Amerika jatuh menyunam, kripto pun jatuh. Tu apa tu, Elon Musk yang pemilik Tesla kan dia ada syarikat kripto. Kan kena saman 1 trilion dah saya baru ni. Kena saman. Sebab pendeposit kripto telah rugi sebab saham kripto jatuh. Itu keadaan pada akhir zaman. Dan muncul satu kuasa besar yang baru daripada Eropah Timur, Rusia. Bila dikeluarkan, dia keluar kenyataan dia tidak akan trade untuk pembelian
gas dan juga minyak menggunakan dolar Amerika lagi. Dia menggunakan sistem rubel yang diikat kepada sistem ekonomi Rusia. Dan negara-negara lain kena sami'na wa ata'na. Sebab member tu jual minyak, member tu jual gas. Amerika nak bergaduh pumpang-pumpang dengan dia pun tak ada guna. Akhirnya Biden kena marah dengan rakyat di sini pasal bergaduh dengan Rusia. Sudah pasal harga minyak naik mendadak dalam kan. Sekarang RM4.80 RM4.8 yang kan untuk yang apa tu, sebenarnya harga minyak sebenarnya dah. Cuma kerajaan kita bagi subsidi lagi. Memang kalau tarik yang tu rasa orang tua tak jalan tu. Nasib baik dapat kuning. Sebab di negara sekitar kita ada kerajaan yang tak bagi subsidi. Negara apa tu, minyak yang kuning 95 tu dia apung macam minyak hijau. Sanggup ke tidak kita? Maka itu pagi yang mana naik kereta, pergilah kuliah, naik basikal. Tapi itu sejarah dunia. Dan inilah di antara fitnah-fitnah yang berlaku. Betul apa Nabi sebutlah hadis ni, iaitu wa'utum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali sebagaimana keadaan di tempat kamu bermula nanti. Itulah peristiwa akhir zaman, di mana akhir zaman ini mencatatkan akhir zaman ini akan berlaku banyak fitnah-fitnah. Dan di mana antara fitnah terbesar ialah fitnah riba. Hari ini apa berlaku pada kita? Riba sudah membelit, tak boleh lepas keluar. Betul tak? Ada tak orang kat sini yang tak pernah buat riba walaupun sehari? Susah dia pun tuan-tuan. Kebanyakan pinjaman kita yang diuruskan oleh bank konvensional ialah berunsurkan riba. Apatah lagi insurans kita. Kebanyakan, hakikat tuan-tuan, kebanyakan insurans di company, insurans group, iaitu bersumberkan kepada riba. Sedangkan masa khutbah terakhir Haji Wada' Nabi Muhammad telah mengharamkan riba kepada kita, dan orang Islam tidak boleh urus niaga dalam riba, kerana riba menjadi penghalang untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, itulah fitnah paling besar untuk kita. Ialah apabila kuasa ekonomi tidak lagi dipegang oleh umat Islam. Inilah bencananya. Kita akan berhadapan dengan satu zaman nanti di mana ekonomi dunia jatuh dan seluruh mata wang akan jatuh. Mereka sedang berada pada pengakhiran kekuasaannya. Dia ada satu buku saya pernah baca berkaitan daripada zaman Uncle Sam, pendiri negara Amerika sampai sekarang. Tuan-tuan akan nampak track record Amerika sebenarnya menjunam tau, bukan mendatar, menjunam jatuh. Track record dia jatuh mendadak. Cuma sekarang ni dia masih nak kekalkan title The Big Brother je dalam ekonomi. Dan sekarang ni Rusia sedang follow apa? Dia tak capai lagi. Follow apa dulu? Follow apa mereka diikuti oleh China. Sedang diikuti. Dan China sedang melebarkan kekuasaannya di jaluran garis sutera. Sri Lanka yang dah backup kan China take over kan depan ni kan. Itu semua jaluran sutera yang lama the Silk Road. Silk Road tu China akan take over, dan akhirnya semua negara daripada ASEAN akan tunduk kepada negara China, termasuk dengan Taiwan. Akhir nanti Amerika pun tak boleh defend Taiwan. Ini sejarah. Kalau tuan-tuan lihat track record, boleh ni akan berlaku. Itulah di antara petanda-petanda akhir zaman. Dan akhir nanti tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, iaitulah yang Allah sebut dalam surah An-Nasr. Apabila orang melihat kebaikan Islam, maka Islam akan dimasuki dengan cara beramai-ramai. Zaman itu disebut dalam kitab bahawa kitab dia berkaitan dengan akhir zaman. Saya baca kitab dulu juga sebagai bahan rujukan. Dikatakan pada akhir zaman nanti, apabila bangsa Eropah anak cucu kepada Rome Byzantine. Siapa dia? Rusia.
akan masuk Islam secara beramai-ramai. Dan bila kita tengok track record, bagi kita kan sejarah, kita kan tengok analisa. Kalau tuan tengok analisa kerajaan Spain, kerajaan Rusia, sekarang Rusia ikutkan daripada statistik yang dikeluarkan oleh pengkaji Rusia sendiri kata tahun 2050 Islam akan menjadi agama rasmi kepada negara Rusia. 2050. Tetapi bukan dia take over, tidak. Orang Islam akan lebih ramai dekat Rusia, diikuti oleh negara Sepanyol 2070. Ini sejarah di mana Islam tidak tersebar dengan mata pedang, tapi Islam tersebar dengan pedangnya akal manusia. Dan akhirnya semua hampir sebahagian bumi Eropah itu akan masuk ke Islam. Dan ketika itu berlakulah perang yang besar di kalangan dua keturunan Rom ini, dan akhirnya akan dibantu oleh orang-orang Islam daripada belahan timur Khurasan. Itulah cerita dia. Kita panjangnya gitulah. Itu tuan dirahmati Allah sekalian, kita ambil perenggan yang terakhir. Kata apa? Sesungguhnya sepanjang sejarah sesungguhnya sepanjang sejarah Islam telah berulang pemboikotan ke atas Baghdad dan Iraq. Dan setelah perang Teluk yang kedua, Baghdad diboikot lagi. Atas dasar itu, maka sesungguhnya kekuatan mukjizat dalam hadis terdahulu mengandung wujudnya isyarat sekatan ekonomi ke atas ahli Iraq. Dan ini merupakan di antara petanda-petanda akhir zaman. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan bincang berkaitan dengan persekongkolan bangsa-bangsa ke atas umat Islam. Isu besar juga lah. Kita lihat bagaimana kesatuan Yahudi dan Nasara dalam membentuk satu peperangan. Dia akan juga ada hadis berkaitan dengan Al-Hind, iaitu Al-Hind bukan yang macam apa tu bangsa yang hidup sebelum manusia, bukan cuci terakhir. Al-Hind di sini iaitu satu kelompok bangsa yang disembahkan oleh baginda Nabi, iaitu Hindu. Mereka yang berasal daripada tanah Mesopotamia, bukan agama Hindu. Mereka yang berketurunan daripada belahan negara India. Dan mereka sekarang telah menunjukkan tarikh. Tapi sekarang baru permulaan zaman. Tuan-tuan tengok kat India itu sekarang baru permulaan. Sekarang mereka nak memecahkan umat Islam. Dan tuan-tuan akan dapat lihat negara-negara umat Islam ibarat lelaki dayus yang melihat isterinya dirogol depan mata. Itu kata-kata tersebut. Sebab apa? Dia melihat saudara dia mati dalam keadaan dia tak berbuat apa-apa. Siapa benteng India ini? Orang Islam India. Ada datang ke depan? Tak ada. Mana pergi OIC? Tak ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu India dia akan membawa kepada satu di antara persidangan meja bulan nanti, di mana ada di kalangan negara Islam yang akan bangkit. Iaitu di antara hadis akhir zaman membicarakan bagaimana perjalanan daripada belahan bumi India, Gujarat dan juga apa tadi itu, Goa. Dia akan membina satu kekuatan yang kuat membantu umat Islam daripada belahan timur, diikuti oleh bangsa Eropah, akan menjatuhkan musuh-musuh Allah SWT. Dan kisah kita akan jadi lebih menarik lagi insyaAllah. Saya kira cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.